Malaysia merupakan salah satu negara yang mengamalkan sistem pemerintahan raja berperlembagaan. Apa itu raja berperlembagaan? Raja berperlembagaan membawa maksud raja berada pada kedudukan tertinggi dan merupakan ketua negara. Raja berperlembagaan merupakan warisan kepada sistem politik pada zaman dahulu yang masih diamalkan di Malaysia sehingga kini. Institusi raja yang diamalkan di Malaysia merupakan institusi yang berbentuk tradisional dan sedia ada sebagai teras sistem pemerintahan serta pentadbiran sesebuah kerajaan Melayu. Kedudukan raja dalam institusi raja ini bertunjangkan kepada rakyat dan yang mengamalkan sikap daulat kepada raja yang memerintah dan mentadbir. Kesinambungan daripada sistem ini telah menubuhkan beberapa negeri di tanah Melayu yang diperintah oleh raja-raja asli Melayu. Institusi raja telah membentuk pemerintahan yang kukuh dalam sejarah tamadun manusia. Seterusnya, saya akan terangkan tentang kronologi perkembangan institusi raja. Ketua tertinggi Malaysia dipilih daripada 9 sultan turun-menurun mengikut kelayakan dan prosedur yang tertentu. Oleh itu, terdapat 16 Sri Paduka yang di-Pertuan Agong. Yang pertama ialah Tuanku Abdul Rahman. Tuanku Abdul Rahman merupakan YDPA yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu. Baginda dilantik sebagai YDPA yang pertama pada 31 Ogos 1957 hingga 1 April 1960. Tuanku Abdul Rahman beradu di Istana Negara Kuala Lumpur. 2 April 1960, perarakan membarengi jenazah baginda telah diadakan di Kuala Lumpur. YDPA yang kedua ialah Sultan Hizamuddin Alam Shah. Sultan Hizamuddin ialah YDPA yang kedua dan bertakhta dari 14 April 1960. Baginda merupakan Sultan Hizamuddin merupakan YDPA yang kedua dan bertakhta dari 14 April 1960 hingga 1 September 1960. Baginda telah dilantik sebagai YDPA bagi tempoh 5 tahun, tetapi Baginda telah mangkat pada 1 September 1960 yang disebabkan penyakit misteri di Istana Tetamu di Kuala Lumpur. Tuanku Syed Harun Putra merupakan YDPA yang ketiga yang berdata dari 21 September 1960 hingga 20 September 1965 yang selama 5 tahun. Baginda mangkat di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur pada 16 April pada tahun 2000. Sultan Ismail Nasruddin Shah merupakan YDPA yang keempat dan bertakhta daripada 21 September 1965 hingga 20 September 1970. Baginda kembali ke memerintah Terengganu pada 20 September 1970. Malangnya, Baginda mangkat pada 20 September 1979 di Istana Badaria, Padang Seri Negara. Seterusnya, Sultan Abdul Halim merupakan YDPA yang kelima dari 21 September 1970 hingga 20 September 1975 yang selama 5 tahun juga. Baginda juga merupakan YDPA yang ke-14 dari 13 Disember 2011 hingga 13 Disember 2016. Sultan Abdul Halim merupakan raja yang pertama yang memerintah YDPA sebanyak 2 kali. Malangnya, Baginda telah mangkat pada 11 September 2017 di Istana Anak Bukit Alostar. Sultan Yahya Petra merupakan YDPA yang ke-6. Pada tahun 1941 hingga 1953, Baginda menyandang beberapa jawatan. Antaranya naib pengurusi Jawatan Kuasa Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, penolong Ketua Bendahari Negeri, pengawal daerah Kota Baru, Tunku Badahala Kelantan, dan juga pengurusi Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu. Pada 22 Julai 1970, Sultan Yahya Petra dilantik sebagai timbalan YDPA dan Majlis Raja-Raja
memilih baginda sebagai YDPA pada 19 Jun 1975. Sultan Haji Ahmad Shah merupakan YDPA yang ke-7 pada 26 April 1979. Seterusnya ialah Sultan Iskandar. Sultan Iskandar ditabah sebagai Chancellor University Teknologi Malaysia iaitu UTM pada 12 Disember 1981. Mengikut sistem beraja di Malaysia, Sultan Iskandar dilantik sebagai YDPA yang ke-8 oleh Majlis Raja-Raja pada 9 Februari 1984. Baginda memegang gelaran YDPA sehingga 25 April 1989. Sultan Azlan Muhyiddin Shah merupakan YDPA yang ke-9 dari 26 April 1989 hingga 25 April 1994. Tuanku Jaafar telah dilantik sebagai YDPA yang ke-10 pada 26 April 1994 dan menamatkan tempoh penuh jawatan selama 5 tahun iaitu pada 25 April 1999. Sumbangan yang terbesar semasa tempoh adalah sokongan kuat terhadap penganjuran Sukan Commonwealth yang berlangsung di Kuala Lumpur pada tahun 1998. Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah merupakan YDPA yang ke-11 dari 26 April 1999 hingga 21 November 2001. Baginda mangkat pada 21 November 2001 di Pusat Perubatan Gleneagles, Intan, Kuala Lumpur. Tuanku Syed Sirajuddin merupakan YDPA yang ke-12. Baginda juga merupakan raja yang memerintah negeri Perlis, Indera Kayangan dari 17 April 2000 hingga kini. Sultan Mizan Zainal Abidin telah dilantik sebagai Yang di-Pertuan Muda bagi negeri Terengganu Darul Iman pada 6 November 1979. Selepas itu, Baginda telah dilantik sebagai Sultan Terengganu ke-18 dari 15 Mei 1998 hingga kini. Sultan Mizan telah menjadi YDPA yang ke-13 pada 13 Disember 2006 yang dilantik oleh Majlis Raja-Raja selama 5 tahun iaitu sehingga 12 Disember 2011. Sultan Muhammad V merupakan YDPA yang ke-15 dari 13 Disember 2016 hingga 6 Januari 2019. Baginda seorang sahaja yang memilih untuk meletakkan jawatan selama ini. Sultan Abdullah dilantik oleh Majlis Raja-Raja sebagai YDPA yang ke-16 pada 21 Januari 2019. Sebagai ketua negara, Baginda mengadakan lawatan luar negara untuk mengukuhkan hubungan luar negeri Malaysia dan juga menghadiri istiadat-istiadat di Raja Negeri atas undangan rasmi. Malaysia merupakan negara yang memelihara institusi beraja dengan mengangkat Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara ataupun ketua tertinggi negara yang turut mempunyai alat-alat kebesaran. Oleh itu, terdapat beberapa alat-alat kebesaran Raja-Raja Melayu di Malaysia. Antaranya ialah mahkota. Mahkota merupakan salah satu alat kebesaran diraja yang dipakai oleh setiap sultan khususnya semasa menjalani istiadat ataupun upacara berpuspa, yang dipakaikan di kepala sultan oleh pengiran bendahara ataupun bengawan sultan. Sebelum upacara istiadat dimulakan, mahkota akan ditenteng ataupun dibawa ke hadapan oleh salah seorang Citeria 4 untuk dibawa masuk ke lapu ataupun ke tempat yang telah disifatkan sebagai sedemikian bagi menjalankan upacara istiadat tersebut. Seterusnya ialah cokmar. Cokmar adalah alatan kebesaran diraja yang merupakan peralatan perang suatu ketika dahulu. Namun cokmar kini telah menjadi salah satu lambang kekuasaan Baginda Sultan yang diperbuat daripada bahan perak dengan ukuran panjang lebih kurang 80 cm. Alatan ini juga mempunyai ukiran bunga kuncup. Selain itu, cokmar turut menjadi simbol kuasa diraja yang telah dikurniakan oleh Raja-Raja Melayu untuk kehabisan persidangan parlimen. Cokmar juga merupakan simbol kekuatan, kehebatan, dan juga kebesaran seorang raja. Alatan kebesaran seterusnya ialah payung ubur-ubur kuning. Payung ubur-ubur kuning adalah salah satu alat kebesaran Raja-Raja Melayu dan menjadi alat kemegahan adat Melayu serta menunjukkan kedaulatan Raja-Raja Melayu.
Payung-payung sedemikian dihasilkan daripada kain sutra yang berwarna kuning dengan jumlah 20 batang kaki payung dan turut digunakan dalam upacara dan istiadat resmi. Payung ini berwarna kuning karena dianggap sebagai warna yang dipandang mulia oleh rakyat serta menjadi warna kebesaran di raja. Bagian atas puncak payung ini dipasang anak bulan dan juga bintang. Seterusnya ialah tombak berambu. Tombak berambu merupakan salah satu di antara alat kebesaran di raja. Tombak berambu ini dahulunya digunakan sebagai senjata untuk memburu binatang dan juga untuk berperang. Tombak ini berjumlah 20 batang dan diperbuat daripada tombak-tombak pusaka daripada 11 buah negeri di Semenanjung Malaysia. Juga digunakan sewaktu majlis ataupun upacara adat istiadat rasmi. Selain itu terdapat banyak lagi alat-alatan kebesaran raja seperti cogan agama, nobat, keris panjang diraja, sundang diraja, dan sebagainya. Oke, pada kali ini saya akan menceritakan tentang jawatan yang di Pertuan Agong, which is basically antara jawatan yang terpenting dalam negara kita, sebab yang di Pertuan Agong ni dia merupakan ketua negara. So, macam mana boleh wujudnya jawatan yang di Pertuan Agong ini? Dia berbalik kepada sejarah pembentukan Malaysia pada tahun 16 September 1963. Tetapi kita akan balik lagi sebelum tahun tu. Jadi basically ketika Malayan Union sedang berkuasa di tanah Melayu, mereka mahu untuk menghapuskan institusi Raja-Raja Melayu. Jadi bila institusi Raja-Raja Melayu ingin dihapuskan, ramailah orang yang macam bantahkan. Jadi bila berlakunya bantahan, salah satu usul dicadangkan untuk mewujudkan jawatan yang di Pertuan Agong. Jadi satu usul ni, usul jawatan yang di Pertuan Agong ni telah dipersetujui dan telah ditandatangani pada 5 Ogos 19 tahun 57 oleh barisan-barisan orang yang penting seperti dalam slide saya tu. Jadi bila jawatan ni telah digunakan secara rasmi, ada juga muncul jugalah dia punya gelaran untuk yang di Pertuan Agong, iaitu Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda. Jadi basically gelaran ni digunakan terhadap kita punya yang di Pertuan Agong lah, begitu. And then dia punya cara pelantikan yang di Pertuan Agong kita tu, dia begini. Raja yang duduk paling kanan akan dipilih dulu. Begitulah, dia akan pilih dari yang paling kanan sampai habis ke 9 raja tu. Jadi setelah raja daripada Sultan daripada Perak dipilih menjadi yang di Pertuan Agong yang ke-9. Cara pelantikan ni dia dikiranya dirombak semula lah mengikut bahagian keempat dalam Perlembagaan Persekutuan. Jadi itu saja yang perlu kita tahu untuk jawatan yang di Pertuan Agong pada kali ini. Selebihnya saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Azri. Nama saya Melissa binti Madwari. Nombor metrik BF 22110118. Saya akan membentangkan tentang institusi raja bahagian fungsi yang di Pertuan Agong. Fungsi yang di Pertuan Agong telah termaktub dalam perkara 32, di mana yang di Pertuan Agong memainkan peranan yang sangat penting dalam bidang ekonomi, politik, dan juga sosial. Yang di Pertuan Agong berfungsi sebagai ketua negara. Baginda merupakan ketua tertinggi persekutuan, di mana Baginda menjaga keamanan, keselamatan, dan mengambil tahu tentang isu-isu yang sedang berlaku di negara pada masa kini, sama ada dalam bidang politik, ekonomi, dan juga sosial. Selain daripada itu, yang di Pertuan Agong juga berfungsi dalam badan perundangan, di mana yang di Pertuan Agong berkuasa dalam memperkenankan pembubaran parlimen. Dalam masa yang sama, yang di Pertuan Agong juga
berkuasa memperkenankan rang undang-undang. Sebagai contoh, pada tahun 2022, sebanyak 14 akta telah diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong. Seterusnya, Yang di-Pertuan Agong juga berfungsi dalam badan eksekutif, seperti Yang di-Pertuan Agong berkuasa melantik Perdana Menteri serta berkuasa dalam memperkenankan pengisytiharan darurat. Sebagai contoh, pada Ogos 2021, Yang di-Pertuan Agong Al-Mustafa Billah Shah telah memperkenankan darurat seluruh Malaysia bagi membendung wabak COVID-19. Di samping itu, Yang di-Pertuan Agong juga berfungsi dalam badan kehakiman, seperti melantik hakim-hakim Mahkamah Persekutuan dan juga Mahkamah Rayuan. Selanjutnya, Yang di-Pertuan Agong juga berfungsi dalam bidang ketenteraan, di mana Baginda merupakan Ketua Tertinggi Angkatan Tentera Bersenjata Persekutuan. Sebagai contoh, Yang di-Pertuan Agong Ketua Tentera kepada RAMD, RRD, KAD, TLDM dan juga TUDM. Bukan itu saja, Yang di-Pertuan Agong juga berfungsi sebagai Ketua Agama Islam, di mana Yang di-Pertuan Agong merupakan Ketua Agama Islam bagi negeri-negeri Islam Persekutuan. Dan selain itu, Yang di-Pertuan Agong juga berfungsi sebagai kuasa pengampunan, di mana Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk memberi pengampunan atas kesalahan yang dibicarakan di Mahkamah Tentera, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam bahagian 4 bab yang ketiga perkara 42. Oleh itu, jelaslah bahawa Yang di-Pertuan Agong memainkan peranan yang sangat penting dalam hierarki pentadbiran di Malaysia. Sekian daripada saya, terima kasih. Pada bahagian saya pula, saya akan menerangkan tentang sejarah Majlis Raja-Raja. Majlis Raja-Raja ditubuhkan secara formal pada tahun 1948 untuk menggantikan mesyuarat Raja-Raja negeri-negeri bersekutu yang dikenali sebagai Majlis Raja-Raja Melayu. Majlis ini dianggotai oleh 4 orang raja dari negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Mesyuarat Majlis Raja-Raja yang pertama kali diadakan ialah pada 18 Februari 1948. Mesyuarat ini dibuat pertama kali dihadiri oleh semua 9 orang Raja-Raja Melayu. Majlis Raja-Raja merupakan sebuah badan rasmi yang ditubuhkan mengikut Perkara 38 Perlembagaan Malaysia sebagai tempat bagi Raja-Raja dan Yang di-Pertua-Pertua negeri bertemu dan berbincang. Dalam beberapa perkara yang tertentu, Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan kerajaan supaya memperolehi nasihat daripada Majlis Raja-Raja, iaitu urusan pemilihan dan pelantikan Yang di-Pertuan Agong juga terletak pada Majlis Raja-Raja. Selain itu, majlis ini merupakan kuasa tertinggi dalam hal ehwal Islam di Malaysia. Keahlian Majlis Raja-Raja bertambah dengan kemasukan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, iaitu negeri Johor, Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu apabila Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan dalam tahun 1948. Selepas Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaannya, negeri Melaka dan Pulau Pinang turut menjadi ahli dan diikuti pula oleh Sabah, Sarawak dan Singapura apabila Malaysia ditubuhkan pada tahun 1963. Mesyuarat Majlis Raja-Raja yang pertama selepas merdeka diadakan pada 30 dan 31 Oktober 1957 dan dipengerusikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalullah, iaitu Raja Perlis. Mengikut peraturan, hanya Duli Yang Maha Mulia sahaja yang layak mempengerusikan mesyuarat dan ia dipengerusikan mengikut giliran yang ada dalam susunan sebagaimana yang ditetapkan oleh majlis. Yang Amat Berhormat Menteri Besar atau Ketua Menteri hadir sebagai penasihat kepada Duli Yang Maha Mulia, Raja-Raja dan Tuan Yang Terutama yang di-Pertua negeri masing-masing. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong hanya berangkat hadir pada mesyuarat hari kedua dengan diiringi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai penasihat. Ini menjadikan mesyuarat ini sebagai mesyuarat tertinggi di Malaysia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mursyid Kamil bin Muhammad Yusuf. Saya akan menerangkan tentang peranan Majlis Raja-Raja. Jadi, peranan Majlis Raja-Raja ini salah satunya mengikut jadual kelima perlembagaan persekutuan. Jadi, yang pertama adalah Majlis Raja-Raja memilih yang di-Pertuan Agong dan timbalan yang di-Pertuan Agong bagi persekutuan mengikut peruntukan-peruntukan jadual ketiga. Yang kedua pula, Majlis Raja-Raja mempersetujui atau dan tidak mempersetujui supaya apa-apa perbuatan amalan atau upacara segala meliputi seluruh persekutuan. Seterusnya, Majlis Raja-Raja mempersetujui dan tidak mempersetujui apa-apa undang-undang dan membuat ataupun memberi nasihat mengenai apa-apa pelantikan yang menurut perlembagaan ini memerlukan persetujuan Majlis Raja-Raja atau yang dikehendaki dibuat oleh atau selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja. Dan keempat pula, Majlis Raja-Raja melantik anggota-anggota Mahkamah khas di bawah Fasal 1 Perkara 182. Selain itu, Majlis Raja-Raja memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum atau meremitkan, menggantung atau meringankan hukuman-hukuman di perkara Fasal 12 perkara 42. Itu adalah merupakan peranan yang Majlis Raja-Raja lah. Selain itu, Majlis Raja-Raja juga boleh bertindak mengikut budi bicara mereka dalam apa-apa urusan berhubung dengan tugas-tugas yang berikut, iaitu memilih atau mengucap yang di-Pertuan Agong daripada jawatannya atau memilih timbalan yang di-Pertuan Agong bagi persekutuan, atau memberi nasihat, apa-apa pelantikan yang ditetapkan oleh perlembagaan, ataupun pelantikan anggota-anggota Mahkamah khas di bawah Fasal 1. Itu merupakan budi bicara yang ada pada Majlis Raja-Raja. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Dr. Azri dan rekan-rekan. Hari ini saya akan mengongsikan tentang peranan Sultan dalam sistem beraja di Malaysia. Sebelum kita membicarakan tentang peranan-peranan Sultan dalam sistem pemerintahan beraja, kita seharusnya terlebih dahulu melihat aspek kekuasaan dan kuasa yang ada pada seorang Sultan. Sultan merupakan ketua negeri dalam sebuah negeri Melayu yang memegang otoriti yang dapat menentukan bagaimana sistem politik dijalankan. Oleh itu, antara peranan Sultan dalam sistem pemerintahan beraja di Malaysia adalah sebagai penegak hukuman. Sultan mempunyai otoriti yang mutlak dalam menentukan hukuman yang akan dikenakan kepada pesalah, termasuklah hukuman mati. Perintah yang telah dikeluarkan oleh Sultan merupakan hukuman yang muktamad dan tidak ada rayuan yang boleh dilakukan. Sebagai bukti untuk memperkuatkan isu tentang kuasa Sultan sebagai penegak hukuman dalam bidang kehakiman adalah pada 8 Januari 2022, Sultan Selangor yaitu Sultan Sharafuddin Idris Shah telah mengeluarkan perintah untuk meningkatkan hukuman yang lebih tegas untuk membenteras gejala rasuah supaya pelaku menjadi gurun dan takut. Seterusnya, peranan kedua yang dimainkan oleh Sultan adalah sebagai ketua negeri atau ketua kerajaan yang dianggap mempunyai tanah di wilayah jajahan takluknya. Seperti yang kita ketahui, Sultan mempunyai wilayahnya tersendiri di mana Sultan mempunyai hak untuk mengakses tanah wilayah yang sama ada tanah tersebut digunakan untuk dikurniakan kepada rakyatnya ataupun tidak. Selain itu, Sultan juga mempunyai kuasa sebagai penentu dalam dasar-dasar negeri dengan nasihat daripada pembesar, terutama bendahara nasihat. Akhir sekali, peranan yang dimainkan oleh Sultan juga adalah sebagai ketua agama. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap sultan yang ada di Malaysia merupakan beragama Islam. Hal ini karena, menurut sejarah, Sultan mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi rakyatnya bagi membentuk suatu agama baru, dan pengaruh ini menyebabkan Sultan dilantik sebagai ketua agama di dalam sebuah negeri, dan perkara ini dapat dibuktikan melalui pengislaman Sultan Malaka, yaitu Parameswara Dewa Shah. Selain itu, peranan Sultan juga sebagai ketua agama adalah sebagai pengubahan perundangan yang ingin digubal dan dipindah, karena segala perundangan yang berurusan dengan hal hewan agama perlu diperkenankan kepada Sultan. Itu saja daripada saya, sekian, terima kasih.
Bahagian rumusan pula saya akan terangkan iaitu secara rumus bahawa Malaysia telah mengamalkan sistem pemerintahan raja berperlembagaan yang membawa maksud raja berada pada kedudukan tertinggi dan merupakan ketua negara. Jadi yang di-Pertuan Agong pula pada masa kini ialah Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Billah Shah sebagai Sultan Pahang ke-6 pada 15 Januari 2019 sehingga kini, dan pada 24 Januari 2019 baginda dilantik oleh Majlis Raja-Raja sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16, manakala antara peralatan kebesaran kebesaran raja adalah mahkota, nobat dan keris panjang diraja. Selain itu, Yang di-Pertuan Agong merupakan jawatan tertinggi dalam institusi raja di Malaysia kerana Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua negara. Yang di-Pertuan Agong mempunyai keanggotaan dalam parlimen, dan Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan kerajaan supaya memperolehi nasihat daripada Majlis Raja-Raja. Selain itu, di peringkat negeri pula, terdapat negeri mempunyai sultan, iaitu merupakan gelaran Islam yang mempunyai beberapa maksud dalam sejarah Islam. Oleh itu, kini negara Malaysia mempunyai 9 bilangan pemerintah beraja di seluruh negeri, antaranya negeri Johor, Pahang, Selangor dan lain-lain. Manakala negeri yang tidak mempunyai raja adalah yang mempunyai Yang di-Pertuan Negeri. So, itu sahaja untuk tajuk kami. Sekian, terima kasih.